Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah, pertamanya marilah sama-sama kita panjatkan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana memberikan kita peluang untuk bersama-sama pada hari ini. Dan yang terlebih penting adalah kerana Allah Subhanahu wa taala masih lagi berikan kita kesempatan untuk sama-sama menikmati hari sebagaimana yang kita lalui pada hari ini. Maknanya bagi yang masih lagi ada urusan yang belum selesai, kita masih lagi ada masa untuk kita nak langsaikan urusan. Dan yang mana ada tugas rutin, tugas harian dan sebagainya, masih lagi kita dapat meneruskan kelangsungan hidup kita dalam kita mencari rezeki di dunia yang Allah Subhanahu Taala sediakan khas untuk kita untuk mencari rezeki yang akhirnya nanti untuk kita bawa juga ke akhirat. Kata Allah Subhanahu Wa Taala, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa idz ta'azzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Kata Allah Subhanahu wa taala, ingatlah ketika aku memperingatkan, kita aku memberitahu kepada kamu, la in syakartum, kalau kamu ni bersyukur, kan sekiranya kamu bersyukur, sekiranya kamu berterima kasih, la azidannakum, aku akan tambahkan lagi nikmat aku kepada kamu. Wa la in kafartum, sekiranya kamu ingkar, kamu kufur dan sebaliknya, maka ingatlah azabku ini amat pedih. Jadi pada hari ini insya-Allah mudah-mudahan sama-sama kita muhasabah, kita buat semakan, kita buat persediaan untuk kita menuju, untuk kita bertemu Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan kita pergi menemui pencipta kita ini dalam keadaan kita ini diterima. Dan yang lebih penting adalah kita mengambil motivasi kata-kata daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mana Nabi sebut secara jelas la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsi. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak beriman seseorang di kalangan kamu sehingga dia kasih kepada saudaranya sebagaimana dia kasih kepada diri dia. Dan disebut juga oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang lain, saya nak ambil potongannya. Nabi sebut man nafasa am mu'min, siapa-siapa yang melepaskan kesusahan ataupun kesukaran seseorang mukmin yang lain, nafasallah kurbatan min kurabi yaumil qiyamah, Allah akan melepaskan dia daripada kesukaran ataupun kesusahan dia di hari kiamat. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, kita nak membawa 2-3 perkara, mudah-mudahan dapat kita fikirkan bersama, dapat kita sama-sama ambil perhatian, iaitu berkaitan dengan sikap kita. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut dalam hadis yang masyhur, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, khairun nas anfa'uhum linnas, sebaik-baik manusia lah orang yang dapat memberikan manfaat kepada manusia yang lain. Hari ini kita lihat ramai di kalangan kita membuat perkongsian di media-media sosial. Mereka rata-rata yang tidak berpuas hati. Kalau kita tengok 2-3 perkara yang menjadi isu, yang pertama ni sikap orang kita, terutama sekali berkaitan dengan kebersihan. Kalau tuan-tuan mengikuti secara dekat, kalau kita tengok beberapa kemudahan yang telah disediakan di kerajaan, dan antaranya ialah tandas-tandas awam. Tandas awam ni kita letaklah, ianya adalah nombor 2. Yang kita turut berduka cita adalah kemudahan-kemudahan seperti surau, kemudahan seperti masjid dan sebagainya pun tak dapat kita lepaskan daripada sikap buruk kita, sikap berlepas tangan kita, sikap kita yang apabila kita melakukan sesuatu yang menyebabkan orang lain terkesan. Saya tengok ada satu postingnya berkaitan dengan Patah Keting. Patah Keting ni dia ada satu surau. Surau ni sebenarnya, bila kita sebut surau ni, kita tahulah tujuannya untuk apa. Tujuan yang pertama adalah untuk kita nak beribadat khususnya adalah solat. Tapi yang mendukacitakan, hantaran yang dibuat yang sempat saya tengok adalah terdapat segelintir daripada kita, tak tahulah sama ada golongan ibu ataupun golongan bapa, yang mencemari tempat-tempat wuduk terbuka ni dengan pempah-pempah anak. Makna dia cuci najis anak, cuci berak anak di tempat-tempat wuduk. Patutnya benda lagu ni tak perlu dah orang nak tegur, kita sendiri pun boleh fikir dah. Sama ada tindakan kita tadi tu betul ke tak betul. Kita dah ada tandas, gunakanlah tandas. Apa ya kita pergi cari tempat-tempat wuduk kita kotori. Dan bukan setakat tu saja, kita tinggal pula sisa-sisa tu tadi. Pempah-pempah kita tinggal belana. Bukan setakat kita tinggal belana, dari kadang kita tidak kemas, tidak bubuh dalam sopek, tidak ikat, tidak bubuh dalam kentang. Dan kadang-kadang dibiarkan juga orang lain menjamu mata, tengok ada sisa-sisa pinak butter, sisa-sisa coklat pada pempah. Dan disebut juga oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam satu hadis kursinya,
firman Allah Subhanahu wa taala, al malaikah yata'azza bima ta'azzan nas. Kata Allah Subhanahu wa taala, malaikat akan terasa bagaimana manusia itu terasa. Hari ni kalau kita tanyalah hati nurani kita, kita tanyalah hati kita yang suci ni, sama ada bila kita jumpa, kita tengok dengan situasi yang berlaku, kita rasa seronok ke, kita rasa duka cita ke, kita rasa nak marah. Kita sambung balik, ada sedikit gangguan gangguan lain internet. Ada saya sebut tadi, tak ada orang. Bila kita tanyalah manusia normal, tiada seorang pun dalam dunia ni yang bila dia tengok benda buruk, tengok pepah tak ada belana dengan, bukan setakat belana, kita tengok suatu benda yang menjijikkan, tak ada orang dia rasa bahagia, tak ada orang dia rasa gembira. Semua orang akan rasa mual, semua orang akan rasa nak marah, semua orang akan rasa jijik. Apatah lagi kalau sesuatu yang dilihat tu tadi bukan yang daripada dia. Tak, kalau kita tengok najis anak ni, memanglah kita rasa jijik dah anak kita dah. Tapi kurang lagi bila kita tengok hak orang. Jadi apa tindakan kita masa kita buat tu, kita tak fikir ke yang bila kita buat tadi, kita telah menyusahkan orang lain, menyebabkan orang lain terasa, menyebabkan orang lain terganggu, menyebabkan orang lain itu kita dah ambil hak dia. Hak dia lagu mana? Dia nak pergi guna bila dah ada gangguan lagu ni, tak selera dia nak guna. Bila ada gangguan-gangguan lagu ni, dia tak dia nak guna tempat tu. Kenapa? Dah ada benda-benda lagu ni, dia boleh kutip pun tak ada masalah. Tapi kita nak sebut, apa kita mesti menjadi sabah pada orang lain? Kita sendiri bila kita tanya, dah perbuatan kita tadi, perbuatan tak betul, kita letak lagu tu, dah lah sabah dah satu yang menjijikkan. Dan kita sendiri bila kita bersikap lagu tu, bermakna kita sendiri dah menjadi sabah kepada orang lain. Adakah kita ni nak suruh orang lain menyelesaikan masalah kita? Tak, masalah orang lain ni banyak lagi. Kadang-kadang orang hidup dalam kesusahan, hidup dalam kesukaran, orang bermacam-macam masalah. Kita dengan benda yang kita cipta masalah. Tak ada masalah, kita cipta masalah. Jauh-jauh kita boleh pergi. Contoh kita nak pergi bercuti pada rumah, tak kira lah satu supit plastik nak bawa, tak boleh bawa supit plastik. Tak, lepas kita kata salih pepah anak, terutama sekali yang bernaji, yang nampak sangat kotoran yang menjijik, kata buku comel-comel bubuh dalam tu. Dan lagi kita nak peringatkan, tempat wuduk ni bukan tempat nak cuci berak anak. Tempat wuduk, tempat orang ambil semaya. Kadang-kadang kita tak cuci, ada sisa-sisa najis, menyebabkan orang lain bila nak guna, nak berwuduk dan sebagainya, dan menyebabkan kotor lah tempat, boleh ngecik dan sebagainya. Jadi benda-benda lagu ni sebagaimana saya sebut tadi, hadis kursi yang Allah SWT sebut cara jelas, al malaikah yata'azza bima ta'azzan nas. Malaikat akan turut rasa, dia rasa sebagaimana orang rasa. Kalau orang tu rasa benda ni menyusahkan, benda ni menduka citakan dia, malaikat pun rasa lagu tu juga. Bila kita ni menjadi satu benda yang jauh daripada malaikat, maka kita kena ingat salah satu rahmat yang nak masuk, salah satu keberkatan yang nak singgah kepada kita ni, tak akan marilah. Kenapa? Kita telah menutup pintu-pintu rahmat, kita telah menolak keberkatan yang Allah SWT datangkan. Salah satu cara yang dengan kehadiran malaikat untuk bersama-sama dengan kita. Disebut tadi, saya sebut dah hadis daripada Nabi SAW. Nabi kata, man nafasa am mu'minin kurbatan min kurabid dunia. Siapa-siapa yang melepaskan kesukaran, melepaskan kesusahan orang-orang mukmin atas dunia ni, salah satu cara lah ke mana? Dia tak susah lah. Tidak menimpakan masalah kepada orang lain. Ataupun bila jumpa barang-barang lagu tu, tolong cuci, tolong bersih. Tapi kita letaklah benda tu nombor dua. Benda yang pertama, kalau kita yang memulakan, kita sesak lah. Sabar kita. Tak kira lah suatu hari nanti kita, kalau bahasa kasar kita nak sebut, tak kira lah kita berak orang lain nak cuci berak kita, tak kena lah. Kita, benda-benda daripada kita. Dan disebut juga ada Nabi SAW di sambungan tadi, Allah akan melepaskan kesusahan kita di hari akhirat. Tak, makna kalau kita melepaskan kesusahan, kita mengurangkan kesukaran saudara kita atas dunia. Dan disebut juga oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam banyak-banyak bendanya. Kalau katalah kita buat benda baik tadi, benda baik lagu mana? Benda baik tak semestinya kita buat berurusan dengan orang lain, tapi kita buat baik untuk diri kita pun tak ada masalah, dikira juga. Tambah-tambah lagi lah kalau kita buat satu kebaikan tu untuk orang lain, dan dalam masa yang sama sebenarnya kita telah melakukan kebaikan untuk diri kita, sebagaimana difirmankan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Allah sebut, in ahsantum li anfusikum. Kalau membuat baik, sebenarnya buat baik untuk juga. Buat baik tu dia bukan baik sekadar habis di dunia, baik nak bawa di akhirat. Buat baik akan bertambah di akhirat. Buat baik akan bertambah di akhirat. Tapi kita buat benda buruk, kata Allah Subhanahu Wa Taala, wala in asatum, kalau membuat benda tak jamil, falaha, benda tu serupa juga boleh. Tak, kadang-kadang kita kata Allah, bukannya bersama mana apa bepah. Okeylah, kita orang lain tak boleh nak tolong kutip kan. Pekerja pembersihan kan ada. Pekerja pembersihan ni dia sebenarnya adalah
tugas dia menguruskan sapah hok kita telah kemaskan. Kalau ada tu sapah bubuh dalam tu sapah. Kalau sapah hok cemak dalam tu sapah ni sebenarnya kalau kita tanyalah bukan tempat bubuh pepah. Sisa-sisa domestik ni bukan pepah. Kalau kita nak bubuh juga pepah, tolong bubuh dalam plastik, ikat molek, bubuh dalam supik, ikat. Tak. Kalau kita tengok juga dalam tandah, saya banyak kali bila masuk tandah, cukup-cukup tak selera bila kita masuk, ada pempah dalam tandah. Dah lah pempah dia tinggal lagu tu. Dalam keadaan tandah terkurung ni nak ayat bui. Dah lah tandah yang tepat memang bau dah. Kita pula letak benda panggil kalau kata pempah, nak pempah jeruk lah. Jeruk dengan barang hak ada, sisa-sisa ada peanut butter dengan coklat dan sebagainya. Bau tak nak royak, kan dia pening. Dah tak jadi nak buat. Kita dah menyusah ke orang lain. Bila kita menyusah ke orang lain, lagu mana kita nak Allah SWT senangkan hidup kita di akhirat. Dan sebagaimana saya sebut tadi, bila orang lain ni rasa susah, malaikat pun rasa susah juga. Bila malaikat rasa susah, sebagaimana orang tu rasa, malaikat tak akan berdoa untuk kita. Malaikat akan tidak menjauhkan diri daripada kita. Kenapa? Kita telah bersikap, kita telah ambil hak-hak orang lain. Dan disebut juga oleh Nabi SAW dalam satu dialog dengan para sahabat. Saya nak ambil potongan hadis. Nabi tanya, "Mu tahu tak orang muflis tu siapa?" Dapat sahabat kata, biasa kalau orang muflis ni kan, orang yang tak ada pitih. Orang tak ada pitih tak ada harta. Tapi Nabi SAW kata, "Okey, orang muflis tidak begitu. Orang muflis ni lah yang mari pergi ke akhirat esok-esok bila dia meninggal jumpa dengan Allah SWT. Dia mari dengan pahala apa? Pahala semaya dia, pahala puasa dia, pahala sedekah, macam-macam benda ni. Tetapi pahala dia tak dia akan hancur lebur. Akan apa orang dia berkecai. Tak tinggal sikap abut. Kenapa? Atas dunia ni ambil hak orang lain. Orang lain tu susah. Sekali orang rasa susah, kita akan mengurangi pahala kita tadi. Kenapa? Kita telah mengambil hak orang lain, kita terus hutang, menyebabkan kita kena bayar di akhirat. Bayangkanlah daripada sekecil-kecil perkara sehingga sebesar-besar perkara kita buat, kita telah menyusahkan hidup orang lain. Dan terpaksa kita bayar dengan harga yang mahal melalui amal kita di akhirat kelak. Jadi janganlah kita insya-Allah menjadi orang muflih di akhirat sebagaimana yang disebut oleh Nabi SAW. Dan kita nak sebut juga, kita nak pergi bercuti mana-mana pun, kita kena ingat satu perkara, jangan kita meletakkan masalah kepada orang lain. Kalau kata siapa, bermula pada kita. Benda kita makan, pandai makan. Orang kata dulu tak, orang kata kalau pandai makan, pandai sipek. Itu betul orang ya. Pandai makan, pandai sipek. Pandai bawa, pandai bibit. Kadang-kadang kita pergi patah jauh ni, jalan kaki sampai 100 meter. Bawa makan ni berat-berat ni kita bibit. Tapi masa nak balik kita pakai tinggal. Jadi reput tangan dengan gitu. Padahal balik ni bila sisa ni dia jadi nama pun sisa. Orang angel lah mudah. Tak. Dia tak saya cemah kereta dia, buat luar pada kereta. Tak saya cemah orang panggil tangan dia pakai lepas situ dengan anggapan tak apalah nanti orang lain mai ikuti. Dia nak kata tak betul situ. Tambah-tambah pula kalau kita buat tidak di kawasan yang ada orang cuci, kata kita buat dalam tanah persendirian orang. Maknanya kita telah mengambil hak orang lain dan suatu hari nanti kita akan dimuflis kerana terpaksa membayar hutang kita dengan orang masa atas dunia. Hutang kerana kita menyusahkan dia, kita terpaksa bayar dengan pahala kita. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, marilah sama-sama kita ambil positif, kita sama-sama ambil iktibar supaya kelaknya nanti kita nak sebut sama-sama dah. Biarlah kita ni kalau jumpa dengan Allah SWT ni, kita bawa persediaan kita yang secukup-cukupnya. Persediaan kita, amalan kita dan sebagainya, kita tak save benda yang kita fikir. Kita nampak macam banyak benda kita fikir, kita bawa nak jumpa Allah, tiba-tiba pergi sampai depan dia terpaksa buka buri ke orang lain. Alangkah ruginya kita. Tak, atas dunia ni rugi dah. Rugi apa? Rugi kadang-kadang ni makan nyepah orang. Rugi yang keduanya, kalau orang kenal kita ni, menyebabkan orang pun tak saya nak kira bicara dengan kita. Tambah-tambah lagi kalau kita rugi kita ni, rugi yang terpaksa kita melondehkan segala amalan kita, terpaksa kita berikan kepada orang lain. Jadi tuan-tuan dan puan, marilah sekali lagi sama-sama kita ambil iktibar supaya kita tidak akan menjadi orang yang menyesal. Menyesalkan apa? Menyesal kerana sepanjang hayat dia dah atas dunia ni, dia tak ada nak buat apa. Tak, bukan setakat tak ada nak buat baik, hak buruk banyak dia buat. Tak, buat benda-benda buruk, buat benda nyusah ke orang, sampai terlupa nak buat benda-benda baik. Kita nak bawa satu bingkisan daripada Allah SWT yang Allah sebutkan khusus, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakumul maut fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akun minas salihin. Kata Allah Subhanahu wa taala, belanjalah, gunakanlah, infakkanlah harta yang telah kami berikan kepada kamu sebelum kamu didatangi dengan kematian. Kenapa? Orang yang
bila berlaku kematian ni, kata Allah Subhanahu Wa Taala, dia akan nyesal, dan nyesal dia ni dia akan minta dengan Allah Subhanahu Wa Taala, fa yaqula rabbi laula akhartani, dia akan berkata, wahai Tuhanku, kalau boleh aku ni nak minta pelewak sikit, nak minta tangguh, laula akhartani ila ajalin qarib, nak minta tangguh sikit dah, tak, ila ajalin qarib fa asaddaqa, kalau mata dunia tak ada nak bersedekah, maka aku nak bersedekah, ni harta aku hak ada ni aku nak bersedekah, fa asaddaqa wa akun minas salihin, dan aku nak jadi orang yang baik. Nak jadi orang yang baik bila belah kita dah panggil berpisah, hidup di dunia ni tak ada guna dah. Kata Allah Subhanahu Taala, Nabi sallallahu alaihi wasallam, dua perkara yang kita tidak lagi berkesempatan. Tak, bila matahari naik daripada sebelah barat, masa tu buatlah gapo pun tidak dikira. Yang kedua ni, bila nyawa kita berada di halqum, dan kita kata nyawa berada di halqum, lah ni mati dah, mati tak nak gelik. Tak, kalau tebel-tebel gelik pun tak nak buat gapo. Kalau kata kita tak ada kejadian atu lah, boleh ngayak dia kata-kata pun tak kira dah amalan kita. Buat baik lah, kalau kita atu nak buat baik pun Allah tak kira sebagai amalan. Apatah lagi kita ni manusia yang secara adatnya kita akan mati repuk, kita akan orang panggil jadi makan ulak dan sebagainya, akan bertukar menjadi tanah, dan kita menunggu saat kebangkitan, dan kita akan dinilai, kita akan dihitung, kita akan dihisap satu persatu segala amalan kebaikan kita dan juga amalan keburukan kita telah kita lakukan atas dunia. InsyaAllah, marilah sama-sama kita jaga pertama, jaga diri kita jaga keluarga kita, jaga maruah negeri kita, supaya kalau orang mari negeri kita, orang tidak mari mencepik, orang mari mencemooh negeri kita, negeri kotor. Bukan setakat negeri kotor, rakyat pun kotor. Bukan setakat rakyat pun kotor, persekitaran pun kotor. Tak, semua benda tu terciptanya kerana kita. Jadi persepsi yang tak comel yang orang lain anggap kepada kita ni, kalau bermula daripada kita, maka kita juga sebahagian daripada orang yang berdosa. Kenapa? Orang yang mencipta fitnah, orang yang mencipta persepsi, orang yang memulakan, yang menyebabkan orang lain berprasangka buruk kepada kita, terutama sekali kepada negeri kita. Jadi sekadar tu saja daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.